Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Husna, Cikgu Sejarah tahun 4. Okay, pada hari ini kita akan masuk unit yang baru iaitu unit 4 Sejarah Tempat Tinggal. Murid-murid semua ada tempat tinggal masing-masing kan? Okey, murid-murid boleh sediakan buku teks sejarah muka surat 44 sehingga 49. Murid-murid juga perlu menyediakan buku nota, buku tulis sejarah. Okey, sekarang kalau kamu lihat ada peta di sini. Ini adalah peta dunia. Okey, murid-murid rasa di mana Malaysia berada? Murid-murid tahu di mana Malaysia berada? Mesti kita tahu sebab Malaysia adalah negara kita. Okey. Malaysia ada di sini. Okey, kamu lihat ini semenanjung Malaysia dan sini adalah Sabah dan Sarawak. Kecil sahaja. Okey, yang penting murid tahu di mana Malaysia berada. Untuk unit 4, sinopsis bagi unit ini adalah tempat tinggal merupakan keperluan asas manusia. Maknanya semua manusia sepatutnya ada tempat tinggal masing-masing. Tetapi kita juga mendapati ada manusia yang tidak mempunyai tempat tinggal. Manusia yang tidak mempunyai tempat tinggal, apa yang kita panggil mereka? Okey, kita panggil mereka sebagai gelandangan, iaitu manusia yang tiada tempat tinggal, mereka hanya duduk di kaki lima di mana-mana. Mereka tiada rumah ataupun tempat tinggal. Okey, jadi unit 4 ini akan menceritakan tentang bentuk muka bumi, sejarah dan tokoh setempat. Murid-murid sepatutnya bersyukur kerana mempunyai tempat tinggal, ada bumbung untuk berteduh. Kerana ada orang yang tidak bernasib baik, tidak mempunyai tempat tinggal. Okey, di dalam unit 4 ini, apa yang kamu akan pelajari? Kamu akan pelajari 4 perkara, iaitu yang pertama, menyatakan maklumat lengkap mengenai tempat tinggal. Yang kedua, menerangkan bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal anda. Yang ketiga, menjelaskan sejarah tempat tinggal. Dan yang keempat, menghuraikan tokoh setempat. Jadi hari ini kita akan belajar 2 perkara, iaitu perkara yang pertama dan perkara yang kedua. Okay, seperti yang Cikgu Husna beritahu, dalam unit 4 hari ini kita akan belajar 2 perkara, iaitu menyatakan maklumat lengkap mengenai tempat tinggal, bawah tajuk di sinilah saya tinggal, dan menerangkan bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal di bawah tajuk kawasan tempat tinggal saya. Okey, tadi mula-mula cikgu ada tunjukkan peta dunia. Dekat dalam peta dunia itu, kita telah tahu di mana kedudukan Malaysia. Jadi sekarang kita akan lihat peta Malaysia pula untuk tahu kita tinggal di mana. Okey, kalau kita lihat peta Malaysia, kita terbahagi kepada 2. Ini adalah semenanjung Malaysia dan ini adalah Sabah dan Sarawak. Kamu duduk di mana? Semenanjung Malaysia ataupun Sabah dan Sarawak? Okey, kita duduk di semenanjung Malaysia. Okey, di dalam semenanjung Malaysia ada negeri-negeri yang lain. Kita duduk di negeri yang mana? Okey, kebanyakan murid-murid kita duduk di negeri Selangor. Mana satu negeri Selangor? Di mana negeri Selangor? Okey, di situ negeri Selangor. Ini adalah
peta daerah di dalam negeri Selangor. Kita perlahan-lahan masuk sikit ke dalam. Okey, di negeri Selangor terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 daerah. Kamu rasa kamu duduk di daerah yang mana? Okey, ada murid kita, kebanyakan murid kita akan duduk di daerah Petaling. Okey, Petaling, daerah Petaling. Okey, tadi kita dah lihat daripada peta dunia, kita cari di mana Malaysia. Dalam peta Malaysia, kita cari di mana negeri kita, negeri Selangor. Di dalam negeri Selangor, kita cari mana daerah kita, daerah Petaling. Di dalam daerah Petaling, kita kena cari tempat tinggal kita sendiri. Okey, jadi yang pertama, di sinilah saya tinggal. Jadi tempat tinggal merupakan keperluan asas manusia. Selain tempat tinggal, keperluan asas manusia apa? Makanan, minuman, pakaian. Okey, itu adalah keperluan asas. Okey, seterusnya, setiap kawasan tempat tinggal mempunyai alamat. Tak ada tempat yang tak ada alamat. Semua tempat perlu ada alamat, terutama tempat tinggal murid-murid. Maklumat yang ada pada alamat ialah, ni cikgu pernah ajar dalam sejarah sekolah, alamat sekolah kita. Okey, yang pertama perlu ada nombor rumah. Yang kedua, nama jalan. Ketiga, postcode. Keempat, nama bandar. Kelima, nama negeri. Okey, murid-murid tahu tak alamat tempat tinggal murid-murid? Murid-murid ingat tak alamat tempat tinggal murid-murid? Okey, kita sambung lagi. Setiap kawasan tempat tinggal memiliki kemudahan dan keistimewaan yang tersendiri. Okey, setiap tempat tinggal lain-lain. Jadi, dia mempunyai kemudahan dan keistimewaan yang tersendiri. Maksudnya, adakah kita pergi, contoh cikgu bagi. Cikgu pergi rumah Iman. Cikgu tengok suasana rumah, kawasan rumah Iman. Oh, ada kedai, ada dobi, ada klinik kesihatan. Lepas tu, cikgu pergi pula rumah siapa? Rumah Kalisha. Okey, cikgu pergi rumah Kalisha, cikgu tengok, oh, rumah Kalisha ni kawasan dia ada taman permainan, ada pasar, ada apa lagi? Ada balai polis contoh. Jadi kawasan tempat tinggal Iman dengan kawasan tempat tinggal Kalisha tidak sama kerana mereka mempunyai kemudahan dan keistimewaan yang tersendiri. Okey, contoh kemudahan dan keistimewaan. Keistimewaan ni benda yang lain daripada yang lain. Contohnya, berhampiran dengan zoo. Macam siapa duduk Kuala Lumpur kan? Dia dekat dengan zoo negara. Okey, ada juga yang dekat dengan gua. Rumah tempat tinggal dia berdekatan dengan kawasan gua. Ada juga yang berdekatan dengan gunung. Ada juga yang berdekatan dengan pantai, bukit dan lain-lain. Itu keistimewaan dia. Okey, yang kedua adalah kemudahan. Kemudahan ni dia kadang-kadang ada orang sama je kemudahan dia. Okey? Apa yang kerajaan beri kepada masyarakat di situ. Okey, contohnya seperti sekolah, perpustakaan, pasar, hospital, klinik kesihatan, lapangan terbang dan lain-lain. Okey, jadi soalan seterusnya. Tadi cikgu tanya, adakah murid ingat alamat tempat tinggal murid-murid? Okey, soalan yang kedua pula. Apakah kemudahan dan keistimewaan yang terdapat di kawasan tempat tinggal murid-murid? Sebab nanti kita kena tulis nota. Okey, cikgu akan tanya soalan ini dan murid perlu tulis tentang tempat tinggal murid-murid. Bukan tempat tinggal cikgu, bukan tempat tinggal
orang lain, tempat tinggal murid-murid sendiri. Kenapa kawasan tempat tinggal perlu dihargai? Kenapa kawasan tempat yang kita tinggal tu kita perlu hargai dia? Kerana kawasan tempat tinggal mempunyai keistimewaan dan keunikan yang tersendiri. Okay, sebab tu kita kena hargai. Tak boleh tak jaga. Kita buang sampah merata-rata tak boleh lah. Sebab itu adalah tempat tinggal kita. Okay? Seterusnya tengok warna ungu tu. Jom kita dapatkan maklumat tempat tinggal kita dan catat di dalam buku tulis sejarah. Tadi cikgu ada cakap kan? Okey, murid-murid perlu buat seperti contoh ini. Okey, buka buku tulis sejarah, tuliskan hari, tuliskan tarikh. Tuliskan tajuk unit 4, sejarah tempat tinggal. Nombor 1, di sinilah saya tinggal. Lepas tu tulis alamat tempat tinggal saya. Okey, ini contoh cikgu letak contoh. Okey, kamu letak alamat tempat tinggal kamu sendiri. Boleh tanya kepada ibu ayah ataupun penjaga kamu. Ataupun kalau ingat lagi bagus. Okey, macam cikgu cakap, dia perlu ada nombor rumah, perlu ada nama jalan, perlu ada postcode, perlu ada nama bandar dan perlu ada nama negeri. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tuliskan keistimewaan tempat tinggal saya. Okey, boleh tulis ya. Tulis macam mana? Tempat tinggal saya berhampiran dengan apa. Okey, maksudnya kalau tempat kamu tu ada benda yang lain daripada yang lain macam zoo, lapangan terbang. Bukan, salah. Lapangan terbang tu kemudahan. Okey, contohnya pada zoo, bukit, gunung, pantai ke, sungai ke. Okey, itu adalah keistimewaan dia, tulis. Jika tiada, tidak perlu tulis. Okey, seterusnya yang ketiga, kemudahan tempat tinggal saya. Ini jangan kata tak ada pula ya, kemudahan tempat tinggal saya. Okey, kemudahan tempat tinggal saya yang tadi cikgu bagi contoh adalah perpustakaan, balai polis, sekolah, klinik kesihatan, hospital, lapangan terbang dan lain-lain. Okey, ini adalah contoh untuk kawasan sini, kuartus pertanian Sungai Burong dekat Tanjung Karang. Okey, sebab ni tempat tinggal ini berhampiran dengan sawah padi, dengan ada pantai. Okey, kalau kemudahan dia pula dekat dengan sekolah, terdapat sekolah dan klinik kesihatan. Murid-murid boleh buat untuk tempat tinggal murid-murid. Okey, ini juga murid-murid perlu tulis semula di dalam buku tulis sejarah. Okey, ini adalah kepentingan menjaga kemudahan awam di tempat tinggal. Kenapa kita kena jaga? Kenapa penting kita untuk jaga kemudahan awam di tempat tinggal kita? Yang pertama, untuk memupuk sikap saling berkongsi dan toleransi. Sebab kemudahan awam bukan kita punya. Kita bersama masyarakat yang duduk di kawasan tempat tinggal tersebut. Okey, yang kedua, menghargai inisiatif kerajaan. Kebanyakan kemudahan awam adalah disediakan oleh kerajaan. Jadi kita kena menjaga, okey, dan menghargai. Okey, yang ketiga ianya kepentingannya adalah memudahkan pengguna. Jika kita menjaga kemudahan awam, kita akan memudahkan pengguna yang lain. Okey, keempat, hidup harmoni dan aman damai. Maknanya tiada pergaduhan. Kalau kita jaga kemudahan awam, kita akan hidup harmoni dan aman damai. Tiada pergaduhan, tiada pemusuhan. Okey, ini pun kena tulis di dalam buku tulis. Okey, tadi kita bercakap tentang kepentingan menjaga kemudahan awam di tempat tinggal. Sekarang kita nak tahu bagaimana antara cara menjaga kemudahan awam di tempat tinggal. Okey, cikgu berikan 4. Jika murid ingin tambah, tidak mengapa, boleh tambah. Okey, antaranya ialah yang pertama, gunakan mengikut peraturan yang disediakan. Okey, contohnya macam taman permainan. Dia kata
orang yang berumur melebihi 12 tahun tidak boleh bermain di taman permainan ini. Okay, jadi sesiapa yang berumur 13, 14 jangan gunakan taman permainan itu kerana boleh merosakkan. Okey. Yang kedua adalah melaporkan kerosakan. Okey, jika ada yang rosak, kemudahan awam yang rosak, terus laporkan kepada pihak yang berkenaan. Okey, yang ketiga, bertimbang rasa dengan pengguna yang lain. Contohnya, murid guna telefon awam. Okey. Murid guna lama sangat sampai orang dekat belakang dia tengah tunggu. Bila adik ni nak habis telefon. Okey, jangan cakap lama-lama, kena fikir orang lain yang nak gunakan kemudahan awam itu. Okey, yang keempat, menggunakan mengikut keperluan, tidak berlebihan dan tidak berlaku pembasiran. Ni pun kena tulis di dalam buku tulis. Okay, seterusnya, kita sambung untuk yang kedua iaitu kawasan tempat tinggal saya. Kawasan tempat tinggal saya. Okey, setiap kawasan tempat tinggal mempunyai bentuk muka bumi yang berbeza-beza seperti ada yang jenis tanah tinggi. Macam ni, tanah dia tinggi. Dia sejuk lah, selalu dekat atas tu sejuk. Biasanya, yang kita biasa dengar kat Malaysia adalah Kamera Highland, Bukit Fraser, Genting Highland. Itu adalah tanah tinggi. Okey, seterusnya tanah pamah. Okey, tanah pamah ni selalunya kita lah. Ada kat kawasan sawah, dekat kawasan kelapa sawit. Dia tanah yang rata. Tanah yang rata je. Okey, seterusnya yang ketiga, pesisir laut. Ada bentuk muka bumi yang berdekatan dengan pesisir laut. Ini laut, dia duduk kat tepi-tepi ni. Ada orang juga, dia duduk di tepi laut. Okey, yang keempat adalah pinggir sungai. Ada juga orang yang duduk di permukaan, di bentuk muka bumi yang berada di pinggir sungai. Ni ada rumah di tepi sungai. Okey, murid-murid duduk di kawasan yang mana? Yang manakah bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal murid-murid? Tanah tinggi ke? Tanah pamah ke? Pesisir laut ke? Pinggir sungai ke? Kalau Cikgu Husna duduk di tanah pamah. Kenapa murid perlu mengetahui tentang muka bentuk bumi kawasan tempat tinggal? Kenapa kita kena tahu? Saya saja ke Cikgu Husna cakap pasal tanah tinggi, pesisir laut, pinggir sungai dengan tanah pamah? Okey, tidak saja-saja, ada sebabnya. Kerana bentuk muka bumi ini mempengaruhi kegiatan masyarakat dan mempunyai keunikannya yang tersendiri. Contohnya macam dekat tanah tinggi kan. Kalau kamu tengok Kamera Highland kan. Jadi kat Kamera Highland selalu kamu pergi sana sebab nak apa? Nak strawberry kan? Jadi orang yang duduk dekat Kamera Highland tu, diorang tanam strawberry. Itu adalah kegiatan masyarakat situ. Menanam strawberry, tanam daun teh, tanam pokok lavender. Sebab situ tanah tinggi yang sesuai untuk tanaman seperti itu. Okey, jadi dia unik lah kat situ. Okey, kalau macam tanah pamah, dia boleh buat kilang-kilang. Kilang kasut lah, kilang kereta lah. Itu sesuai lah. Okey, sawah padi. Itu sesuai lah. Kalau macam pesisir laut, lebih kepada nelayan. Dia cari ikan untuk kita makan, bagi kat orang yang tanah pamah ni makan. Cari ikan, cari udang, cari sotong. Okey? Kalau macam pesisir laut pun ada ikan sungai. Dia macam ada keunikan dia yang tersendiri. Okey? Kalau kita lihat tempat tinggal boleh dijadikan
tarikan pelancongan, kamu pergi kamera island tu kira melancong lah. Sumber ekonomi, orang cari ikan, itu boleh dapat sumber lah, sumber ekonomi. Boleh bawa pergi ke pasar, kita boleh beli ikan. Okey, dan peluang pekerjaan. Okey, maksudnya bila ada laut, ada ikan, jadi perlukan nelayan. Itu adalah salah satu pekerjaan. Okey, seterusnya. Ini pun murid perlu salin di dalam buku tulis. Okey, tuliskan tarikh, tuliskan hari dan tuliskan tarikh. Nombor 2, kawasan tempat tinggal saya. Lepas tu tulislah, bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal saya adalah apa? Kamu punya kawasan tempat tinggal tu tanah tinggi ke? Ataupun tanah pamah? Ataupun pesisir laut ataupun pinggir sungai. Yang mana satu? Okey, kamu tulis. Okey, yang ini pun perlu ditulis dalam buku tulis sejarah. Okey, tuliskan hari, tuliskan tarikh seperti biasa. Okey, ini adalah kepentingan menjaga kebersihan dan keindahan tempat tinggal. Okey, kita kena jaga kebersihan dengan keindahan tempat tinggal. Baru kita rasa seronok nak duduk kat situ. Siapa yang suka duduk tempat yang tak bersih, tempat yang tak indah? Okay, mesti kita nak bagi cantik-cantik kan? Okey, apa kepentingan dia? Yang pertama, hidup tu sentiasa sihat dan ceria. Bila tempat kita bersih, tempat kita indah, kita akan rasa sihat, kita akan rasa ceria. Okey, yang kedua, ia boleh menghindari penyakit dan masalah kesihatan. Okay, bila tempat tinggal, kawasan tempat tinggal kita bersih, penyakit pun tak nak datang. Macam sekarang kan COVID, jadi kita kena selalu pakai hand sanitizer. Itu pun salah satu langkah kebersihan. Kena sentiasa bersihkan lah. Macam tandas rumah murid-murid. Macam mana keadaan tandasnya? Okey ke tak untuk orang lain masuk? Kamu rasa, kalau kamu rasa macam, okey je, saya tak ada masalah nak masuk, itu tandas rumah saya. Cuba kita fikirkan kalau orang lain yang nak guna tandas rumah kita. Okey. Nombor 3, hidup harmoni sesama masyarakat tempat tinggal. Kalau kita jaga kebersihan kawasan rumah kita, kawasan taman kita, kawasan pangsapuri kita, flat kita, orang akan suka, orang akan bahagia. Jadi kita boleh hidup harmoni sesama masyarakat tempat tinggal. Okey, seterusnya. Ini pun murid perlu tulis di dalam buku tulis sejarah. Cara menjaga kebersihan dan keindahan tempat tinggal. Okey, kita nak duduk tempat tinggal yang bersih dan indah. Siapa yang kena bersihkan dan kena indahkan tempat tu? Siapa lagi kalau bukan kita kan? Orang yang duduk di tempat tinggal tu. Okey, cara yang kita boleh buat adalah yang pertama, bergotong royong. Maksud bergotong royong ni kita bekerjasama membersihkan kawasan tempat tinggal kita. Okey, bergotong royong tu maksudnya bekerjasama. Okey, yang kedua, buang sampah di tempat yang sediakan. Okey, contohnya kalau tempat tinggal kita ada sediakan tong sampah yang besar tu, dia suruh buang kat situ, buang kat situ je. Jangan pandai-pandai buang dekat rumah orang lah, buang kat depan rumah lah, buang kat mana-mana lah. Buang dalam tong yang disediakan. Okey, yang ketiga, amalan kita semula bahan buangan. Kalau ada barang yang boleh diguna lagi, okey, kita boleh kita semula. Contohnya, kertas, bukan barang yang boleh digunakan balik. Maksudnya kertas, botol, plastik, itu kita boleh masukkan dekat dalam tong kita semula. Ataupun kita boleh guna semula. Contohnya macam tayar yang dah rosak, dah tak pakai, kita boleh cat tayar tu dan tanam pokok, letak pokok kat dalam tayar tu. Kan cantik, menarik dan boleh guna semula. Okey, yang keempat, menanam pokok hiasan. Tadi baru cakap pasal tayar, lepas tu tanam pokok dalam tayar tu kan. Jadi kita boleh tanam pokok hiasan kat dalam tayar tu untuk mengindahkan rumah kita. Okey, itu sahaja untuk
pembelajaran hari ini. Okey, cikgu harap murid-murid dapat menyiapkan menulis nota-nota yang cikgu minta sebentar tadi. Murid ada masa lagi setengah jam, 30 minit untuk menulis nota dan melengkapkan alamat murid-murid dan kemudahan keistimewaan. Lepas tu, jenis bentuk muka bumi, tempat tinggal murid-murid. Okey, itu saja. Assalamualaikum.